Selamat sejahtera semua. Kita berjumpa lagi dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 1. Hari ini hari Rabu, 25 Ogos 2021. Jadi kamu akan bersama dengan cikgu dari pukul 8 pagi hingga 10 pagi. Cikgu harap semua dah bersedia, semua dah bersarapan pagi tadi dan kita dah bersemangat untuk pelajaran hari ini. Okey, jadi murid-murid, cikgu nak semua tarik nafas dulu. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Okey, semoga udara yang kita hirup hari ini adalah udara yang bersih supaya kita dapat menyerap segala aura-aura positif yang ada pada hari ini. Jom kita tengok apa nak belajar hari ini. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan buat kemahiran membaca, di mana kamu akan belajar pantun. Okey, kita akan belajar pantun dan kamu akan menyatakan sekurang-kurangnya 2 maksud pantun dengan betul. Jadi kita akan belajar beberapa pantun dan kita akan kenal pasti maksud pantun. Kita masih dalam tema keselamatan. Unit kita selamat di sini. Hari ini tajuk kita ialah jauhi kawasan ini. Baiklah murid-murid, cikgu nak kamu buka buku teks Bahasa Melayu. Okey, hari ini ada 2 muka surat buku teks kita, iaitu muka surat 66 dan 67. Okey, buka dan kita akan tengok apakah bacaan yang kita akan baca hari ini. Apakah pantun yang kita akan belajar? Baik, kita tengok dulu muka surat 66. Okey, seperti yang cikgu cakap, hari ini adalah membaca. Tajuk hari ini ialah mengenai jauhi kawasan ini. Okey, anda akan lihat di paparan buku teks awak dan buku teks dengan paparan di cikgu ini. Okey, situasi di dalam kelas, ada seorang guru dan ada beberapa orang murid tengah berbual. Jadi kita tengok di papan tulis ini ada pantun. Okey, ada pantun. Jadi jom kita baca dulu pantun ini. Sungguh segar pisang berangan, cantik berseri bunga angsana. Luar pagar kawasan larangan, elakkan diri bermain di sana. Okey, ini adalah pantun. Cikgu tahu yang kamu dah belajar pun pantun dengan Cikgu Mardiah kan sebelum ini. Cikgu Mardiah pun dah ada ajar macam mana berangkat pantun. Okey, ada AB ikut rima belakang dia. Jadi cikgu harap kamu dah tahu. Okey, jadi kita tengok balik pada pantun. Nampak tak dia ada tulisan warna hitam dan tulisan warna biru. Okey, dalam pantun tulisan biru inilah yang kita kena fahamkan. Ini yang membawa maksud. Jadi dia kata luar pagar kawasan larangan, elakkan diri bermain di sana. Luar pagar ni, luar pagar mana tu? Kita tengok apa yang cikgu ni dengan murid ni sembang. Murid-murid, di manakah kawasan larangan itu? Dah baca tadi pantun, jadi cikgu dia pun tanya dekat murid-murid, dekat mana kawasan larangan itu? Jadi murid pun jawab, di luar pagar sekolah, cikgu. Jadi murid ni kata kawasan larangan kat mana? Di luar pagar sekolah. Cikgu tanya lagi, mengapakah kawasan itu berbahaya? Jadi murid pun jawab, kawasan itu
berbahaya kerana jalan raya di situ sibuk. Okey, cikgu tanya, mengapakah kawasan itu berbahaya? Jadi murid pun jawab, ikut fahaman dia. Jadi murid tu kata, kawasan itu berbahaya kerana jalan raya di situ sibuk. Cikgu pun jawab balik, ya murid-murid. Ya murid-murid, kamu dilarang berada di luar pagar semasa waktu persekolahan. Okey, bila kamu sudah masuk di dalam kawasan sekolah, sudah pun bunyi loceng, kamu tidak dibenarkan untuk keluar di luar pagar semasa waktu persekolahan. Tidak dibenarkan sama sekali kerana keselamatan kamu adalah tanggungjawab guru-guru dan tanggungjawab pengawal keselamatan. Okey, bila kamu keluar sudah tidak lagi berada di tanggungjawab cikgu-cikgu. Jadi sekiranya berlaku apa-apa adalah perkara yang kita tak nak terjadi. Kita kena elakkanlah. Okey, takut nanti bila kamu keluar dari pagar sekolah boleh tercedera. Kan dia kata pun jalan raya di situ sibuk. Mungkin orang boleh colek, macam-macam boleh jadi. Jadi kalau nak keluar dari kawasan sekolah di waktu persekolahan, semasa waktu persekolahan, perlu beritahu guru terlebih dahulu. Tidak boleh sewenang-wenangnya kamu nak keluar dari kawasan sekolah. Okey? Yang harap kamu faham maksud pantun ini. Kita tengok pantun seterusnya di muka surat seterusnya. Okey, kamu dapat tengok gambar dulu. Kita tengok gambar dulu. Gambar ini berada di stor sukan. Okey, kita ada stor sukan. Di setiap sekolah ada stor sukan. Okey, jadi jom kita sama-sama baca pantun ini. Jadi kita baca dulu ya. Anak muda mencari rotan. Rotan dicari di hutan dara. Harus waspada mengambil alatan agar diri tidak tercedera. Okey, ini yang kita dah baca. Kalau kita baca laju dengan lenggok pantun, anak muda mencari rotan. Rotan dicari di hutan dara. Harus waspada mengambil alatan agar diri tidak tercedera. Okey, jadi macam yang kita tahu bila kita baca pantun, bila ada pantun 4 rangkap seperti ini, kita kena tengok kepada maksud di bawah ini. Okey, bayang di atas ini tidak perlu kita nak tafsir dia, tak payah Kita perlu nak cari maksud, kena cari dekat bawah ini 2 rangkap yang ke bawah ini. Jadi dia kata dekat bawah ni dia nak suruh kita tahu apa maksud pantun ini. Kita hendaklah apa? Kita hendaklah apa? Kita kena cari pada maksud ini. Jadi kita hendaklah waspada mengambil alatan agar diri tidak tercedera. Jadi jawapan dia kita hendaklah waspada mengambil alatan supaya tidak tercedera. Okey, seperti untuk pengetahuan murid-murid kamu pun baru je masuk darjah 1, cikgu pun tak pasti sempat tak nak masuk stor sukan. Okey, stor sukan adalah kawasan larangan untuk murid-murid. Okey, sebab stor sukan ni ada banyak barang-barang yang berbahaya sebenarnya. Dia disusun banyak barang dalam tu. Okey, kamu boleh masuk dalam stor sukan dengan bimbingan daripada cikgu. Kena ada cikgu, kena ada pantauan daripada cikgu. Contohnya cikgu nak minta ambil barang nak tengok pada gambar ni. Ada yang ambil bola, ada ambil gelong rotan, ada kat sini juga ada kon, ada macam-macam barang Jadi kamu boleh ambil dengan arahan guru sahaja. Okey, tak boleh masuk tanpa arahan daripada guru.
Okey, cikgu harap nanti kalau kita sempat sukan tahun depan ke kan. Kalau kamu pergi stor sukan, kamu kena waspada ambil alatan. Kita tengok gambar seterusnya. Okey, kamu nampak gambar ni? Dekat mana gambar ni? Okey, kamu nampak ada motor, ada basikal. Kat sini juga ada seorang guru. Dia tengah bercakap dengan murid-murid. Apa benda gambar ni? Seorang budak terhempap dengan motosikal. Jadi kita baca dulu pantun ini sama-sama. Beli sepukal durian di dusun. Manggis seguni, harganya rendah. Basikal dan motosikal diletak tersusun. Bermain di sini mengundang padah. Okey, kita tengok kepada dua rangkap akhir ini. Apa yang sebenarnya pantun ini nak cakap? Pantun ini dia kata basikal dan motosikal diletak tersusun. Bermain di sini mengundang padah. Bermain di mana? Di sinilah di mana? Di tempat letak basikal dan motosikal. Jadi apa maksud dia? Apa yang pantun ini nak bagi pesanan kepada kita? Pantun ini nak bagi tahu kita tidak boleh bermain di tempat letak basikal dan motosikal. Dia akan mengundang padah seperti contoh yang cikgu ini bagi. Kamu mungkin akan terhempap dengan motor. Jadi tak boleh bermain di sini. Okey, cuba kita baca balik pantun ini laju-laju. Beli sepukal durian di dusun. Manggis seguni, harganya rendah. Basikal dan motosikal diletak tersusun. Bermain di sini mengundang padah. Cantik kan dia kata? Cantik je dia bagi balik pantun. Kamu tak boleh main di sini sebab akan mengundang padah. Seterusnya, kamu tengok ada situasi di mana ini di dalam kelas. Seorang murid kan, ni murid bukan cikgu kan. Dia tengah bercakap dengan kawan-kawan dia. Dia tengah bagi pantun lah ni. Kita baca pantun sama-sama. Bangau sekawan di tasik Cini, terbang sendiri mencari makan. Dengarlah kawan nasihatku ini, keselamatan diri perlu diutamakan. Okey, pantun ini kita baca dengan nada yang sedikit laju. Bangau sekawan di tasik Cini, terbang sendiri mencari makan. Dengarlah kawan nasihatku ini, keselamatan diri perlu diutamakan. Jadi apa maksud pantun ini? Apa pantun ini nak pesan kepada kita? Kita tengok balik pada dua rangkap terakhir ini. Dua baris terang Dengarlah kawan nasihatku ini, keselamatan diri perlu diutamakan. Jadi apa pesanan dia? Dia minta kita perlulah mengutamakan keselamatan diri. Okey, tengok pada dua baris ini. Jadi kamu pun tahu sebenarnya kawan dia ni berpesan kita perlulah utamakan keselamatan diri. Okey murid-murid, untuk tugasan yang pertama, cikgu nak kamu buka buku aktiviti Bahasa Melayu muka surat 72.
Okey, buka muka surat ini, kita baca pantun dan awak akan padankan pantun dengan gambar. Okey. Baik, ada 3 pantun dalam tugasan ini kan. Jadi kita baca sama-sama. Okey, yang ini cikgu nak baca laju-laju je. Sebab apa? Cikgu nak awak sendiri cari jawapan untuk tugasan ini. Sebab senang je. Okey, kita baca sama-sama dulu. Jika memahat kayu yang kering, ukiran diukur, janganlah culas. Loceng rehat, sudah berdering. Mari beratur di luar kelas. Orang dilihat menenun satin. Satin disebut satin Itali. Waktu rehat, pergi ke kantin. Jangan berebut ketika membeli. Simpan berangan di dalam peti. Enak buahnya dimakan santai. Tatang pinggan berhati-hati. Bimbang isinya tumpah ke lantai. Baik, ada 3 pantun dekat sini dan ada 3 gambar. Cikgu nak kamu gariskan maksud pantun ini dengan gambar tersebut. Mana nak cari maksud dia? Maksud dia berada di 2 baris terakhir. Okey, cari dekat situ dan awak akan faham dan awak akan padankan dengan gambarnya. Okey, boleh buat kan semua kan? Senang je yang ini Untuk tugasan kedua, cikgu nak kamu buka muka surat 73, muka surat seterusnya Okey, yang ini pun ada 3 pantun tapi ini kita akan buat sama-sama. Okey, kita akan buat sama-sama. Jadi bersedia dengan muka surat 73. Baiklah, untuk aktiviti ini, tengok arahan dia. Baca pantun. Kemudian, nyatakan maksud pantun. Okey, di kiri ini ada pantun diberikan dan di kanan ada maksudnya di mana dia dah tolong kita nak isi sahaja tempat kosong. Okey, berdasarkan kepada maksud pantun. Jom kita baca sama-sama pantun ini. Hinggap kenari di dahan kerdas, mendengar merdunya suara terkukur. Usah berlari di dalam tandas, licin lantainya nanti tersungkur. Jadi, kita dah baca pantun, kita tengok apa maksud yang kita nak kena isi ni. Kita dilarang berlari di dalam, kena isikan, kerana apa? Jadi kita tengok balik pantun, kita tengok kepada 2 baris di bawah. Okey, 2 baris bawah ini adalah maksudnya. Kita dilarang berlari di dalam mana? Di dalam tandas. Kerana apa? Kerana lantai tandas licin. Kan? Nanti tersungkur. Ini adalah jawapan maksud pantun yang pertama ini. Kamu boleh tukar ayat kamu sendiri asalkan tidak membawa maksud lain. Maksud mesti kena sama. Boleh tukar susunan ayat sahaja. Okey? Seterusnya, pantun kedua. Jom kita baca. Mencari lokan berpanas terik, berlumpur lengan, tidaklah malu. Kalau menekan suis elektrik, pastikan tangan kering dahulu. Okey, kita tengok apa yang kita kena isi.
Kita hendaklah memastikan apa sebelum apa. Jadi kita tengok kepada dua baris terakhir ini. Jadi dekat sini kamu akan faham apa yang kita nak tulis. Kita hendaklah memastikan tangan kering dahulu. Ini dekat bawah pula. Tangan kering dahulu sebelum menekan suis elektrik. Dapat jawapannya. Kan? Kita hendaklah memastikan tangan kering dahulu sebelum menekan suis elektrik. Pantun yang terakhir, jom kita baca. Pergi ke lata membawa joran. Umpan dijaga dengan cermat. Kalau kita mengikut peraturan, di mana juga pasti selamat. Okey, pantun dah kita baca, kita tengok maksud. Kita hendaklah, apa yang kita hendaklah? Supaya apa? Jadi tengok balik kepada baris yang kedua yang terakhir ini. Okey, kita hendaklah mengikut peraturan supaya sentiasa selamat di mana-mana. Okey, sebab dia kata di mana juga pasti selamat kalau kita mengikut peraturan. Kamu boleh ubah ayat kamu asalkan maksud dia masih lagi kekal sama. Baiklah murid-murid, untuk pelajaran kita yang pertama hari ini ada dua tugasan. Muka surat 72 dengan 73. Okey, jadi muka surat 72 kamu baca pantun dan kamu padankan pantun dengan gambar. Mudah sahaja. Yang penting kena pandai baca dulu. Kemudian tugasan kedua, cikgu pun dah bantu bagi jawapan. Kamu boleh tengok jawapan cikgu atau kamu nak buat jawapan sendiri pun boleh. Okey, lepas buat tugasan ini, pergi rehat dahulu, minum sekejap. Kita berjumpa untuk pelajaran yang kedua. Jumpa lagi.